Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Dan jika ada gangguan jangan ke mana-mana ya, kita sambung sahaja. So ada pula saya ditanya berkenaan dengan isu stalking berkalimah Allah yang telah saya ulas dalam 3-4 live sebelum ini. Anda boleh scroll ke bawah dan rujuk ya. So saya ditanya mengapa isunya berpanjangan dan begitu agresif ya. Baik, pertama sekali komen saya dulu berkenaan isu ni yang telah saya komen dalam beberapa live, saya ringkaskan di sini. Apabila berlaku penghinaan terhadap orang Islam maupun agama Islam di negara ini, ia tidak boleh ditoleransi sama sekali. Okey. Lebih-lebih lagi di bawah pentadbiran ini yang telah mengambil sikap yang agak kuku besi terhadap pembangkang, buka je mulut atas perkara-perkara yang sebenarnya tidak melibatkan usaha jahat untuk memainkan perkauman atau sebagainya. Contohnya, jika bincang penyatuan Melayu seperti yang dilakukan oleh Tun Mahathir, dimulakan siasatan ya atas proklamasi Melayu dan sebagainya. So di bawah pentadbiran ini semestinya jika benar mereka memperjuangkan keharmonian ya, keamanan ya, menghormati antara kaum dan sebagainya, isu ini tidak boleh dikompromi. Lebih-lebih lagi Islam adalah agama persekutuan ya. Okey, itu pertama. Okey, so itu tak ada ni. Kedua, namun saya bersetuju bahawa apabila berlaku satu-satu isu, ia perlu disiasat seperti mana yang telah dilakukan ke atas pengusaha KK Mat, kerana ada pelbagai aspek macam mana benda itu boleh terjadi yang perlu diteliti. So dari sudut itu memang betul apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, iaitu kita siasat dan kita ambil tindakan menurut undang-undang. So babak ada orang nak terima kenyataan maaf, tak nak terima kenyataan maaf, tu cerita lain. Ya, cerita lain. Ianya cerita berasingan sebenarnya ya. Pokoknya ialah benda terjadi, ianya disiasat ya, dan apakah kesudahan siasatan itu perlu diperjelaskan kepada umum ya. Cuma bila masuk babak dia meminta maaf tu, sukar sedikit untuk diterima. Walaupun ada pihak boleh terima, saya boleh terima kalau perniagaan besar, dia membuat perniagaan besar, kadang-kadang benda ni dia terlepas pandang ke apa tu, so boleh dalam keadaan biasa. Tetapi di bawah pentadbiran ini semua keadaan lazimnya luar biasa, kerana kita sudah dengar banyak permohonan maaf oleh pihak-pihak atau pemimpin-pemimpin berkait dengan satu parti dalam pentadbiran yang mengeluarkan kata-kata bersempadankan rasisme, anti-Islam dan sebagainya. Tiada siasatan, tapi kemudian ada isu-isu lepas minta maaf, kemudian ada isu lain minta maaf. So dalam pentadbiran ini, bila ada minta maaf, orang tak ada tanda soal lah. Lebih-lebih lagi ada liputan media, ada benda yang diwar-warkan di media sosial ya, di mana KK Mat ni ada hubungan mesra sedikit dengan pihak tertentu dalam pentadbiran ini dan sebagainya. So dia ada tanda soal sikit. Alright, so itu babak minta maaf. Okay, now benda di dalam pentadbiran ini sentiasa menjadi tahap krisis. Kita lihat di bawah KK Mat ni, dia minta maaf ke tak minta maaf, orang dah nak siasat pun tak boleh. Orang nak hukum lebih, orang nak boykot, orang nak ini, orang nak itu, orang nak ini, orang nak itu. Kenapa? Sebabnya hubungan antara kerajaan dengan pembangkang kini paling buruk dalam sejarah 2-3 dekad lamanya ya. Memang pernah jadi buruk macam ni pada tahun penghujung 60-an dan sebagainya. So kita jangan ambil kira tu, sebab itu situasi lain. Tetapi lepas contohnya zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada 81 ya, malah sejak zaman Tun Razak lagi sehingga sekarang, ini adalah terburuk dalam sejarah. So bila hubungan dia dah terlalu regang,
Dan nampaknya semua isu yang hendak diperkatakan oleh pembangkang terhadap kerajaan sudah dikatakan dan sudah terang lagi bersuluh. Masalah ekonomi mereka dah cerita, masalah ringgit kerajaan tidak dapat tangani, semua pembangkang dah cerita. Bila semua dah habis cerita, bila kerajaan dah terang lagi bersuluh, dia menekan pembangkang dari sudut peruntukan, kemudian ada isu wang ehsan, Terengganu dan sebagainya yang belum dibayar and all that stuff. So bila semua isu sudah habis, ya, diperkatakan dan semua rakyat dah tahu, so bila tak ada lagi isu, setiap perkara kecil yang berlaku akan menjadi besar. Sebab terus terang, dua-dua pihak dah ketandusan isu. So setiapnya akan jadi isu besar. Contohnya pembangkang dalam isu ni, dia ada tanda-tanda, ada hint walau sedikit pun perniagaan ini ada kaitan ataupun mesra dengan pihak kerajaan, kemudian dia minta maaf, kemudian orang akan lihat, minta maaf, asyik je dalam pentadbiran ini cakap benda yang tajam, resis, berbisa, kemudian minta maaf, habis cerita, tak ada tindakan. So setiap isu akan dibesar-besarkan. Namun dalam isu ni cuma yang pelik adalah ianya dibesar-besarkan bukan oleh pembangkang tetapi seorang di dalam blok kerajaan sendiri, iaitu Ketua Pemuda UMNO. Okey. Dan apa jua isu kalau melibatkan pembangkang, ianya dibesar-besarkan. Sebabnya ketandusan isu dan kedua-dua kerajaan dan blok pembangkang ni hubungan dia begitu buruk. So benda ni berkemungkinan akan berterusan sehingga PRU16 dan saya tidak lihat keadaan akan menjadi bertambah baik, ianya akan menjadi bertambah buruk. Esok ada lagi satu isu itu akan menjadi besar sampai meletup. Ya. Saya lihat kalau pembangkang silap cakap, Haji Adi Awang cakap sesuatu kerajaan tak suka, contohnya dia tak suka atau apa jua alasan sekalipun, dia spin macam mana pun, benda itu akan dibesar-besarkan, diletup sampai ianya menjadi krisis, tahap krisis. So benda ni tidak akan reda. Bila satu pihak menghukum pihak yang lain, pihak itu akan cuba hukum balik. Dan bila semua isu sudah habis diperkatakan sampai rakyat dah tahu, ya, tak ada lagi semangat nak dengar isu yang sama, jadi setiap isu baru yang timbul akan menjadi tahap krisis. So itulah yang berlaku dalam isu KK Mat dan dalam isu-isu lain yang bakal berlaku. So penyelesaiannya adalah sama ada awalkan PRU16 atau tunggu sehingga PRU16, ya, tempoh tamatnya yang betul, dan kita akan lalui ini, tidak kira apa tindakan diambil oleh kerajaan, sekat sini sekat sana maupun pembangkang, but isu ni takkan reda sebab kemarahan meningkat, kemarahan pembangkang meningkat, kemarahan kerajaan terhadap pembangkang meningkat. So situasi dendam ini sudah wujud di dua-dua belah. Kalau dulu saya nampak kerajaan yang berdendam, tetapi kini saya rasa dua-dua belah sudah berdendam. So tidak akan ada kedamaian politik di negara ini, ya, sehingga PRU16. Itu pandangan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.